Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Izzati binti Ramli. Saya merupakan wakil kepada kumpulan saya iaitu kumpulan 5 bagi memulakan sesi pembentangan. Tujuan pembentangan ini adalah untuk memenuhi syarat kursus kami iaitu BBD 30302 Bimbingan dan Kaunseling yang dikoordinasi oleh Dr. Nurul Hidayah Lim Abdullah. Kami telah menjalankan projek atau tugasan dengan mewawancara seorang kaunselor sekolah iaitu Sekolah Menengah Sains Johor. Kaunselor tersebut bernama Puan Ana Afzan yang merupakan kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dalam mengendali sesi kaunseling di sekolahnya. Kami telah memilih tajuk iaitu mengkaji peningkatan kemurungan dalam kalangan remaja masa kini. Berkaitan dengan permasalahan berikut, kami akan mengkaji faktor-faktornya dan juga kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan dan juga penyelesaian menggunakan kod etika kaunseling yang telah ditetapkan oleh Perkama atau lebih dikenali sebagai Persatuan Kaunseling Malaysia. Sebelum kami memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Fadil Nusyahira binti Yusaini, Filzah Nazira binti Mat Ghazali, Hanis Hidayah binti Abdul Malik, Muhammad Amirul Hakimi bin Mat Sa'ad, Muhammad Amirul Izzat bin Haris Irman, Muhammad Hidayat bin Ruslan, Nur Izzati binti Hasan dan diri saya sendiri iaitu Nur Izzati binti Ramli. Seterusnya, kami akan memulakan pembentangan bagi projek kami ini. Pembentangan ini saya akan mulakan dengan faktor-faktor kemurungan dalam kalangan remaja. Terdapat 4 faktor yang telah saya senaraikan dan salah satunya ialah masalah buli. Masalah buli ini boleh terjadi disebabkan pelbagai perkara, disebabkan rakan-rakan merasa iri hati atau dengki terhadap rakan yang lain, dan boleh juga dikatakan disebabkan kekurangan pada diri kita. Seperti sekarang yang selalu kita dengar, kebanyakan rakan-rakan sekolah sering mengejek rakan yang lain seperti dia seorang yang gemuk dan seorang yang tidak mempunyai kecantikan. Kata pepatah, orang selalu berkata, lidah manusia ini lebih tajam daripada pedang. Perkataan tidak baik keluar daripada mulut individu itu secara tidak sengaja boleh mengguriskan hati dan bebanan itu akan menyebabkan dirinya bertambah tertekan. Dan seterusnya adalah disebabkan keluarga yang bermasalah ataupun keluarga tidak bahagia. Apabila keluarga tidak bahagia, kita boleh katakan terjadinya perceraian dalam sesebuah keluarga, sudah pastinya akan terjejas juga anak-anaknya. Dan apabila anak-anak terjejas, sudah semestinya mereka akan menjadi seorang yang negatif kerana mereka berasa hidup mereka sangat bermasalah. Seterusnya, faktor terjadinya kemurungan ini adalah disebabkan oleh dimarahi oleh guru. Dimarahi oleh guru ini boleh dikaitkan juga masalah tersebut boleh mengganggu remaja itu untuk fokus di dalam kelas. Apabila pelajar itu tidak fokus di dalam kelas, sudah semestinya apabila guru bertanya kepada dirinya berkenaan dengan soalan ataupun topik yang diajar pada hari itu, sudah semestinya individu tersebut tidak dapat menjawab kerana hilang tumpuan. Sesetengah guru yang akan menggunakan peneguhan yang tegas iaitu memarahi pelajar tersebut, mereka akan menambahkan lagi bebanan yang sudah sedia ada iaitu masalah keluarga, dan apabila di sekolah dimarahi lagi dan mereka menambahkan lagi bebanan itu kepada dirinya. Dan terakhir sekali adalah kehilangan orang tersayang. Seperti yang kita sedia ada tahu, kehilangan orang tersayang ini merupakan takdir atau lumrah hidup yang kita tidak boleh salahkan. Permasalahan peningkatan kemurungan dalam kalangan remaja ini dapat diatasi dengan menggunakan kod etika kaunseling yang telah ditetapkan oleh Perkama. Etika secara umumnya adalah tindakan yang diambil oleh seseorang berpandukan undang-undang atau peraturan. Etika kaunseling yang membawa maksud kaunselor yang bertindak mengikut peraturan atau garis panduan dalam melaksanakan tugas atau sesi kaunseling. Etika kaunseling sangat penting dipatuhi oleh setiap kaunselor kerana pematuhan kepada etika ini dapat membantu kaunselor mencapai objektif dalam sesi kaunseling yang dijalankan bersama kliennya. Selain itu, etika ini juga sangat penting untuk memandukan kaunselor tersebut untuk sentiasa berada di dalam landasan yang betul dengan mengikut prosedur-prosedur pelaksanaan sesi kaunseling. Etika kaunseling ini juga sangat penting kerana ia dapat membantu kaunselor itu untuk menjaga akhlak atau perilakunya. Akhlak ini sangat penting kerana akhlak yang baik dapat mewujudkan hubungan yang baik bersama klien. Seterusnya, sangat menekan bahawa kaunselor ini perlu menjaga rahsia. Menjaga rahsia itu membawa maksud kepada menyimpan setiap perkara atau maklumat yang telah dikongsikan oleh klien kepada kaunselor. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.
Antara tujuan kod etika kaunseling ialah menjamin keselamatan dan perhubungan yang dibina oleh kaunselor bersama klien. Hal ini amat penting supaya matlamat kaunseling dapat dicapai dan juga dapat mengelakkan kesalahfahaman antara kaunselor dan juga klien. Selain itu, ia juga dapat mengukuhkan profesion kaunselor dalam bidang kaunseling. Hal ini amat penting supaya klien akan lebih mudah percaya untuk berjumpa dengan kaunselor apabila terdapat sesuatu masalah. Justru, kod etika ini harus dijadikan panduan dalam melaksanakan sesi kaunseling supaya sesi kaunseling dapat dijalankan secara berkesan dan juga berjaya. Seterusnya saya akan menerangkan prinsip-prinsip etika kaunseling. Terdapat 6 prinsip etika kaunseling. Yang pertama adalah autonomi. Autonomi ini merujuk kepada kebebasan untuk individu membuat sebarang pilihan. Oleh itu, individu tersebut akan tahulah implikasi dan kesan sekiranya dia melakukan sesuatu pilihan atau keputusan tersebut. Seterusnya, yang kedua adalah beneficence. Beneficence ini adalah perkara yang mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri dan juga kebaikan kepada orang lain. Hal ini merujuk kepada proses bimbingan dan kaunseling di mana ia dijalankan oleh kaunselor kepada klien. Oleh itu, kaunselor ini dapat menjadikan dirinya lebih positif dan juga dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga adalah non-malfeasance. Prinsip ini merujuk kepada penghindatan keberatan kepada klien di mana kaunselor akan bertanggungjawab untuk membantu klien dengan cekap dan memastikan tiada sebarang kecuaian yang boleh mendatangkan bahaya kepada klien itu tersebut. Seterusnya, prinsip keempat saya akan serahkan kepada saudari Nurul Izzati untuk menerangkannya. Terima kasih Amirul Izzat. Alhamdulillah, kini giliran saya, Nurul Izzati binti Hasan, bagi menyambung dan meneruskan pembentangan dalam tajuk prinsip-prinsip etika kaunseling. Baiklah, prinsip keempat adalah justice, iaitu dalam bahasa Melayu bermaksud keadilan. Prinsip ini menjelaskan bahawa keadilan dan kesaksamaan itu hendaklah diwujudkan bagi setiap individu. Seperti keadaannya, setiap layanan yang diberikan oleh kaunselor kepada kliennya mestilah diberikan secara sama rata tanpa memilih kasih atau membuat perbandingan bagi mana-mana pihak antara satu sama lain. Seterusnya, prinsip kelima ini sememangnya sikap atau nilai etika yang sangat-sangat penting, iaitu fidelity, yang membawa maksud dan terjemahan dalamannya adalah bermaksud kesetiaan. Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan dengan prinsip? Prinsip ini menerangkan apabila kejujuran dan keikhlasan dalam perhubungan antara kaunselor dan juga klien bukan sahaja pada pasangan suami isteri, ia juga membawa maksud tanggungjawab yang diberikan oleh klien kepada kaunselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terbabit. Fidelity ini juga membawa kepada kaunselor perlu membuat kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh klien daripada diketahui umum. Sebenarnya kaunselor ini memainkan peranan yang penting untuk menggenggam prinsip agar sentiasa berpegang kepada janjinya dan sesekali tidak akan memungkiri janji terhadap perjanjian yang dibuat antara kaunselor dan juga klien. Ini penting yang kita perlu tahu. Dan akhir sekali, prinsip yang keenam iaitu prinsip veracity yang membawa kepada erti kebenaran. Prinsip yang membawa kepada kebenaran ini amat menggalakkan kaunselor dan klien untuk sentiasa berterus terang dalam menyampaikan segala maklumat. Pengamalan terhadap prinsip ini akan membuat klien lebih percaya kepada kaunselor dan tidak berasa ragu-ragu untuk menceritakan permasalahannya secara lebih mendalam. Veracity juga membawa maksud dalam kata psikologi secara lebih mendalam adalah bermaksud ketelusan, yang mana kaunselor perlu menjalankan tanggungjawab dan tugasnya secara telus supaya pencapaian matlamat yang ditetapkan dari awal sesi kaunseling bersama klien dapat diselesaikan. Sekian saja perkongsian saya. Kepada pembentang seterusnya, saya Muhammad Amirul Izzat akan membentangkan masalah dan cadangan bagi mengatasi masalah tersebut. Masalah dalam situasi pertama ialah klien merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Pada 2 bulan lepas, ibu bapa klien telah meninggal akibat kemalangan jalan raya. Sejak detik itu, klien sering berada dalam bilik dan duduk berseorangan. Beliau tidak dapat menerima kenyataan bahawa ibu bapa beliau telah tiada. Berat tubuh badan klien semakin susut kerana tidak mahu makan. Klien merasakan tiada guna atau tiada tujuan hidupnya jika tiada insan yang tersayang di sisi klien. Cadangan saya ialah untuk mengatasi masalah ini, langkah yang dapat digunakan ialah bertanya kepada pelajar mengenai kesihatannya dan mengusulkannya untuk menjalani sesi kaunseling tanpa paksaan. Jenis kaunseling ialah kaunseling individu, manakala isu-isu yang akan dibincangkan ialah isu peribadi dan kendiri pelajar itu sendiri. Usaha saya ialah memberi kata-kata semangat serta nasihat agar mempercayai setiap ujian akan membantu seseorang tersebut menjadi lebih matang dan lebih hebat. Kesan ialah kelangsungan kehidupan yang lebih baik bergantung pada penjagaan kesihatan mental dan fizikal yang seimbang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fiza Nazira dan saya akan terangkan bagi situasi kedua, iaitu klien merupakan seorang pelajar yang sering dibanding-bandingkan oleh ibunya dari segala hal seperti pencapaian akademik, sasiah dan lain-lain.
Hal ini membuatkan klien merasa sangat rendah diri dan merasa dirinya tidak layak untuk hidup, kerana klien merasakan tiada satu manfaat dan kelebihan pun pada dirinya yang dapat membanggakan ibunya. Tiap hari, klien hanya akan mendapat kritikan yang sama sahaja sehingga membuatkan klien merasa ingin membunuh diri. Okay, cadangan dan penyelesaian masalah yang telah kumpulan kami bincangkan bagi situasi kedua ialah semua pihak perlu tahu kesan buruk kemurungan agar dapat mengawal diri daripada melakukan perkara yang tidak diingini. Dan antara kesan buruk yang perlu ditekankan ialah kemurungan mampu membawa kepada perkara yang boleh mencederakan diri, membunuh diri, pelibatan dengan najis dadah dan juga lain-lain. Jenis kaunseling yang boleh dijalankan ialah kaunseling keluarga. Sesi kaunseling ini melibatkan isu-isu peningkatan kemahiran berkeluarga, keibubapaan dan permasalahan kekeluargaan. Sebagai seorang kaunselor, mereka boleh mengadakan sesi kaunseling pelajar bersama ibu bapanya. Usaha yang boleh dilakukan ialah seorang ibu tidak seharusnya terlalu menekankan pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik sehingga mengabaikan perasaan pelajar, khususnya bagi mereka yang kurang berkebolehan dalam bidang akademik. Ibu bapa kepada pelajar haruslah turut hadir bersama pelajar kerana ia haruslah memberi kesan dan impak yang positif bagi kedua-dua pihak. Dan ianya haruslah diselesaikan bersama-sama agar pelajar kembali lebih yakin dan semangat untuk berusaha dengan lebih baik dalam akademiknya. Itu sahaja, terima kasih. Okey, bagi masalah dan cadangan penyelesaian masalah pada situasi ketiga adalah klien seorang yang berbadan gempal dan berjerawat yang menyebabkan dia sering diejek oleh rakan-rakannya terhadap fizikal yang dimilikinya. Disebabkan hal ini, klien berasa dirinya sangat hodoh sehingga tiada keyakinan diri untuk berdepan dengan orang ramai. Klien membuat keputusan untuk memilih jalan dengan mengurungkan diri dan bersosial di luar serta merasakan dirinya tidak dihargai. Cadangan langkah penyelesaiannya adalah dapatkan bantuan awal sekiranya sedar mempunyai simptom-simptom kemurungan di dalam diri. Jenis kaunseling yang sesuai adalah kaunseling individu. Isu-isu ialah isu keyakinan dan luahan isi hati. Usaha adalah bersifat keterbukaan dan berkongsi emosi, mendengar dan memberi kata-kata semangat serta nasihat tentang aktiviti kesihatan yang berkesan. Kesannya adalah amalan diet seimbang dan senaman mengikut waktu yang ditetapkan mampu mengubah prestasi kesihatan seseorang agar sentiasa cerdas dan cerdas.